Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung bab 9 penyelesaian segitiga dengan tajuk petua kosinus. Okey, apa yang telah anda pelajari dalam bab ini, anda telah pelajari petua sinus dan hari ini kamu akan belajar petua kosinus. Ada dua lagi subtopik dalam bab ini yang kamu akan belajar kemudian. Sekarang kita tengok apa dia petua kosinus. Okey, kita tengok semula segitiga ini, segitiga ABC. Okey, apa yang dikendaki dengan segitiga ini? Dia suruh cari panjang AB. Okey, berdasarkan kepada pengetahuan kamu, tolong cari panjang AB. Berdasarkan daripada pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu kamu dah belajar petua apa? Petua sinus. Okey, jadi ini adalah petua sinus. Jadi kita gantikan nilai-nilai A, sudut A, sisi B, sudut B daripada segitiga ini. Kalau kita gantikan nilai, kamu akan dapat ini. 42 per sin A dan seterusnya AB per sin 132 darjah. Okey, dia nak panjang AB. Bermakna kamu boleh mulakan dengan menulis 42 per sin A sama dengan AB per sin 132 darjah, ataupun kamu boleh juga guna 35 per sin B sama dengan AB per sin 132 darjah. Tapi boleh tak kamu selesaikan ini? Okay, AB ni boleh tak selesaikan? Okay, tak boleh. Sebab apa? Sebab sudut A-nya ini tidak diketahui. Tengok, sudut A-nya tidak diketahui nilainya. Jadi awak tak boleh selesaikan. Bagaimana dengan yang ini? Boleh selesaikan tak yang B ni? Sin B. Okay. Pun tak boleh selesaikan kerana sudut B ini tidak diketahui. Jadi kamu tak boleh kira AB. Okey, maka mungkin ada satu petua lain yang boleh digunakan untuk selesaikan soalan ini. Mari kita tengok petua kosinus. Okey, dalam petua kosinus seperti biasa mesti ada segitiga dan pelabelannya adalah sama seperti dalam petua sinus juga, iaitu kalau kat sini sudut A, sisi yang tentang dengannya adalah A. B, sisi yang bertentangnya adalah B, dan sini sudut C, sisi yang bertentangnya adalah C. Okey, bagi petua kosinus, biasanya kamu akan diberi dua panjang sisi dan satu sudut kandung. Okey, jadi macam mana kamu nak tulis dia punya petua kosinus? Okey, katalah sudut kandung di sini yang diberi adalah A. Bermakna dua sisi yang diberi mesti sisi yang bersebelahan dengan sudut kandung. Jadi kat sini sisi yang bersebelahan dengan sudut kandung adalah B dan juga C. Okey, jadi kamu kena gunakan kedua-dua ini untuk menulis petua kosinus. Okey, jadi dalam petua kosinus, oleh kerana kamu ada sisi A di sini, berdasarkan maklumat yang diberi ini, petua kosinus boleh ditulis sebagai A kuasa 2 sama dengan, ini A. A kuasa, sudut kandung yang diberi adalah A. Bermakna kamu mulakan dengan menulis A. Jadi A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2 dan tolak dengan 2 darab B darab dengan C, kosnya adalah A. Nampak? Sisinya A, sudutnya juga adalah A. Kalau sisinya B, sisi B yang ini pula, panjang sisi yang patut kamu adalah A, yang ada adalah A dan juga C. Jadi kamu boleh tulis B square sama dengan A square tambah C square tolak dengan 2AC cos B. Nampak? Sini B sisinya kan? Sudutnya juga adalah sudut B. Dia yang bertentang. Okey, cikgu nak kamu nyatakan bahagi C square pula. Cuba nyatakan apa C square. Okey, mari kita semak. C square itu ditulis sebagai A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Okey, tolak dengan 2AB cos sudut C. Okey, jadi ini adalah petua kosinus yang boleh kamu gunakan untuk menyelesaikan mana-mana soalan yang berkaitan dengan segi tiga. Okey, mari kita tengok pengiraan sudut pula. Okey, tadi kita gunakan ini ni adalah sisi. Okey, jadi kalau kamu nak cari sudut ini,
Apa yang kamu perlu buat adalah kamu susun semula. Yang ini ni pindahkan ke depan, A kuasa 2 ni pindahkan ke belakang. Bila pindahkan, kamu akan dapat ini. Dan oleh kerana dia nak sudut A, bermakna sini, sebelah kiri ni akan tinggal cos A sahaja. 2B sini pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kamu dapat ni. Nampak? Jadi kat sini dah ada, boleh dapat A. Boleh dapat sudut A kalau kamu tekan kalkulator nanti. So, ini nak dapatkan sudut A, kamu boleh kira beginilah. B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per dengan 2BC. Kalau kamu tengok kat sini semua adalah panjang sisi. Bermakna kalau kamu dalam satu segitiga, kamu ada semua panjangnya, kamu boleh gunakan petua kosinus ini untuk mencari mana-mana sudut yang diminta. Itu dia petua kosinus. Sekarang kita tengok contoh yang pertama, nak mencari panjang AB. Tadi kita dah bincang di awal tadi, menggunakan petua kosinus tu tak boleh diselesaikan. Jadi sekarang kita gunakan petua kosinus untuk mencari panjang AB. Oleh kerana dia nak sini AB, bermakna sudut yang terlibat ni adalah sudut 132 darjah yang bertentang dengan sisinya. Maknanya sisi yang bersebelahan yang ini. Oleh kerana ianya telah memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan petua kosinus, bermakna kamu boleh gantikan sahaja nilainya. Jadi AB kuasa 2 adalah sama dengan sini 42 kuasa 2 tambah dengan 35 kuasa 2 tolak dengan 2 kali darab dengan 35 42 dan juga darab cos 132 darjah. Jadi kalau kamu guna kalkulator, kamu akan dapat panjang AB adalah 70.40596 dan so on. Bermakna kamu boleh tulis jawapan dia menjadi 70.40 meter di dalam dua tempat perpuluhan. Jadi ini cara nak mencari panjang AB dengan menggunakan petua kosinus. Menjadi mencari satu panjang sisi yang tidak diketahui. Kita tengok contoh yang kedua. Kalau dalam contoh yang kedua kat sini, kamu lihat ada segitiga yang semua sisinya diberi tapi satu sudut pun tidak dinyatakan. Jadi mesti dia suruh cari mana-mana sudut. Sudut apa yang dikehendaki dalam soalan ini? Dia nak suruh cari sudut PQR. Yang tengah-tengah dia Q, bermakna sudut yang dikehendaki adalah sudut Q. Jadi syarat untuk menggunakan petua kosinus itu telah dipenuhi, iaitu mesti ada 3 sisi yang diberi. Bermakna kamu boleh gunakan petua kosinus ini untuk menyelesaikan mana-mana sudut yang disuruh kamu cari. Jadi sudut yang diberi adalah sudut Q, sudut yang dikehendaki adalah sudut Q, bermakna dalam formula ini semua ni akan ditulis menjadi cos Q sama dengan 25 darjah. 25 darjah tambah dengan 25 darjah pula. 25 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 tolak dengan 30 kuasa 2. Dan bahagi dengan 2 ini. 25 darab dengan 12. Jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah ini. Ini dalam darjah sehingga 4 perpuluhan. Yang ini dalam darjah, minit dan juga saat. Kamu boleh tulis jawapan sama ada dalam bentuk darjah, iaitu 102.61 darjah, ataupun dalam bentuk darjah dan minit. Tapi kalau dalam darjah dan minit, kamu kena lihat kat sini, ini saat dia. Sekira saatnya ini adalah 30 dan ke atas, bermakna minit ini kamu kena tambahkan 1. Dalam kes ini dia lebihkan daripada 30, bermakna sini akan jadi 37 minit. So jawapan dia boleh ditulis 102 darjah 37 minit. Seterusnya saya nak kamu uji diri kamu dengan soalan ini. Kamu boleh pause video ini, mulakan pengiraan dan kemudian kamu boleh semak. Kita teruskan dengan semakkan jawapan. Dalam soalan ini, kamu ada segitiga ABC. Dia beri kamu sudut dan juga panjang dua sisi.
Adakah sudut yang diberi itu ada di sudut kandung? Kamu kena lukis. Sentiasa kamu lukiskan. Okay, apabila kamu lukis, ini lukisan saya lah. Jadi saya akan letak, ini sudut A dia 50 darjah. Sisi yang diberi adalah 6 dengan 9. Oleh kerana kalau kamu tengok pun kat sini ni, sisi yang paling panjang adalah 9. So saya letak 9, sini 6. Okay. Jadi daripada sini ada sudut kandung. Sudut kandung ada, dua sisi pun ada, bermakna kamu boleh gunakan petua kosinus. Terus gantikan, dia nak panjang BC. Okay, jadi gantikan sahaja nilai dia. Gunakan kalkulator, jadi kamu akan dapat panjang BC itu adalah 6.898 cm. Okay, uji diri yang kedua. Kali ini kamu diberi semua panjang sisi. Tak ada sudut. Tapi dia nak kamu cari sudut yang terbesar bagi segitiga ini. Kamu boleh berhentikan sekali, boleh pause lagi sekali video ini dan mencari jawapan. Okay, sekarang kita bincangkan jawapannya. Okey, seperti biasa kamu kena lukiskan segitiga. Okey, lukislah segitiga, mesti ada sisi yang paling panjang, mesti ada sisi yang paling pendek. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, sisi yang paling panjang dia yang beri adalah 13. Bermakna sudut yang terbesar adalah sudut P. Kalau sisi itu paling pendek, sudut dia adalah sudut yang paling kecil. So kalau dekat sini, yang paling besar adalah 13, sudut yang kamu kena cari adalah sudut P. Jadi, mengikut petua kosinus, mulakan dengan 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2, tolak dengan 2 darab 5 darab 10 darab dengan cos P. Kemudian kamu susun semula, kamu akan dapat ini. Dan gunakan kalkulator untuk mencari jawapan. Jadi dapatlah sudut P. Sudut P adalah 116.104 darjah. Ataupun kalau dalam darjah dengan minit, kamu akan tulis 116 darjah 6 minit. Kamu hanya perlu menulis satu sahaja jawapan. Jangan tulis dua-dua jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Kali ini diberi satu sudut dan dua sisi. Selesaikan segitiga itu. Apa maksud selesaikan segitiga itu? Okey, seperti biasa kamu kena lukis dululah apa di segitiganya. Okey, lukis segitiga. ABC. Lukis panjang sisi. Yang ini sisi paling panjang. Letak di sini. Kemudian labelkan sudutnya. Bermakna kamu ada sudut kandung. Kalau dikata selesaikan segitiga, bermakna kamu kena cari semua yang tidak diketahui dalam segitiga. Maksudnya apa di sini? Maksudnya dia suruh cari panjang BC. Dia suruh cari sudut ni kan. Sudut ni tidak diketahui. Sudut B tak tahu. Sudut C pun tak tahu. Okey, jadi kamu kena cari 3 perkara di dalam segitiga ini. 3 perkara, iaitu satu sisi dan juga 2 sudut. Jadi kita mulakan dengan sisi BC. Oleh kerana ini telah memenuhi petua kosinus, bermakna kamu boleh gantikan dalam petua kosinus nilai-nilai dia. Gunakan kalkulator, kamu akan dapat nilai panjang BC adalah 8.7434 cm. Okey, kalau kamu tengok sini, saya akan sentiasa menggunakan 4 tempat perpuluhan kerana soalan ini bukan hanya berhenti setakat di sini. Soalan ini ada melibatkan proses pengiraan yang lain. Jadi dalam proses pengiraan, kita sentiasa gunakan jawapan yang sehingga 4 tempat perpuluhan ini. Okey, sekarang BC dah ada. Okey, yang tak ada adalah sudut B dan juga sudut C. Jadi kita mulakan dengan mencari sudut B. Okey, adakah kita boleh gunakan petua kosinus? Adakah kita boleh menggunakan petua sinus? Mana yang boleh guna? Kita boleh gunakan petua kosinus boleh, petua sinus pun boleh. Okey, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana nak menggunakan petua sinus, bukan kosinus, petua sinus. Okey, kalau dalam petua sinus, yang dia nak adalah sudut B, bermakna kamu kena ada panjang ni 14 dan juga kamu kena gunakan satu sudut
yang lain tetapi panjang sisinya juga diberi. Okay, dalam kes ini kita tak boleh gunakan sudut C dengan 12.5 kerana C ini tidak diketahui. Tapi yang lengkap adalah ini 38 dengan 8.7434. Jadi kamu boleh menulis sin sudut B per 14 sama dengan sin 38 bahagi dengan 8.7434. Kerana maklumat ini nampak. Maklumat ini ada lengkap, sini pun ada. Yang tidak diketahui hanya satu saja iaitu sudut B. Jadi susun semula sin B adalah 14 ni darabkan ke atas. Gunakan kalkulator, kamu akan dapat sudut B adalah 80 darjah 20 minit. Okey, dah dapat dah sudut B. Okey, tinggal lagi satu iaitu sudut C. Macam mana nak cari sudut C? Guna petua sinus ke? Guna petua kosinus ke? Boleh, tak jadi masalah. Boleh sahaja guna petua sinus, kosinus. Tapi kalau saya nak senang, kita gunakan nilai 180 darjah tolak dengan sudut B dan juga tolak sudut A. Itu yang paling pantas lah. Jadi C adalah 180 darjah tolak 80 darjah 20 minit iaitu sudut B dan juga sudut A. Jadi dapatlah sudut C 60 darjah 40 minit. Okey, jadi sekarang kita dah ada kesemua nilai-nilai di dalam sudut ini. Maka kamu telah selesaikan segitiga yang diberi ini. Ya. Okey, uji diri yang ketiga. Okey, kamu boleh pause dan kamu boleh mencari jawapan dan kembali kepada video ini untuk menyimak jawapan kamu. Okey, dalam soalan ini kamu diberi bearing bearing K dari J 020 darjah, bearing L dari J 055 darjah. Cari jarak di antara bandar K dan L. Maksudnya kat sini kamu ada segitiga. Okey, kamu ada segitiga. Kamu ada panjang sini 15 dengan panjang sini JL 20. Tapi yang kamu tak tahu adalah sudut di tengah-tengah sini kan. Sudut kandungnya ni kamu tak tahu. Bermakna untuk menggunakan petua kosinus iaitu untuk mencari sisi KL, kamu kena tahu sudut kandung. Nak dapatkan sudut kandung ini, kamu kena gunakan maklumat bearing. Okey, jadi kalau saya lukis mula, sini K bearing K dari J ialah 020. Bermakna sudut yang di sini adalah sudut yang bernilai 20 darjah. Manakala bagi L pula, sebab dikata bearing L dari J ialah 055, bermakna sudut yang di sini adalah 55 darjah. Okey, jadi sudut yang di antara K dengan L itu, kalau kamu kira, kamu akan dapat 35 darjah. Okey, dah dapat sudut kandung, tak ada cara lain, gunakan petua kosinus untuk mencari KL. So, mulakan dengan KL kuasa 2. Sama dengan 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tolak 2 darab 15 darab 30 cos 35. Okey, teruskan guna kalkulator untuk mencari nilai. Maka jarak antara K dengan L adalah 11.555 kilometer. Tahniahlah kerana anda telah dapat menjawab dengan betul. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Harap video ini memberi manfaat kepada anda. Okey, sekian. Terima kasih.